سيدنا وشفيعنا وسخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Terbuka majlis kita dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala. Sekejap. Baik, maaf ada sedikit gangguan. Baik, Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala kerana pada pagi ini kita dipertemukan dalam majlis ilmu berkenaan dengan bahasa Arab Al-Quran. Mana kita sudah tangguh lebih kurang sebulan lebih kerana memberi laluan kepada Ramadan dan juga Hari Raya. Baik, untuk pagi ini kita akan cuba bincang semula perkara pertama yang telah kita belajar sebelum ini, iaitu pada diagram yang berwarna hijau A. Kita cuba buat ulang kaji sedikit berkenaan dengan mengenal kalimah-kalimah di dalam bahasa Arab. Baik. Dalam bahasa Arab, segala teks yang ada di dalam bahasa Arab, ia merangkumi kepada 3 elemen ataupun 3 jenis perkataan, iaitu pertama isim, yang kedua fi'il dan yang ketiga haraf. Cuma dalam penggunaan ketiga-tiga jenis ini, yang paling banyak digunakan adalah isim lah, kata nama. Kerana setiap ayat mesti ada isim. Manakala fi'il dan haraf ini digunakan banyak juga, tetapi tidaklah sebanyak penggunaan isim. Jadi dalam isim ini bagaimana kita nak mengenal kalimah-kalimah isim, maka dalam diagram ini diletakkan beberapa tanda-tanda yang dapat kita mengenal kalimah isim. Di antaranya, macam mana kita nak mengenal isim, iaitu dengan ada alif lam di awal kalimah. Okey. Di awal kalimah. Ada alif lam di awal kalimah. Kalau kita belajar dalam ilmu tajwid, alif lam ini ada alif lam syamsiah dan ada alif lam qamariyah. Okay. Kedua-duanya adalah menunjukkan tanda isim. Maksudnya kalau kita jumpa kalimah yang ada alif lam di awal kalimah, maka kalimah ini adalah kalimah isim, bukan fi'il dan bukan haraf. Contoh yang diberikan al-masjid. Okay, al-masjidu. Okay, jadi masjid ini adalah kalimah isim. Kerana apa? Kerana adanya alif lam. Okay. Yang kedua adalah kita melihat adanya tanwin di hujung kalimah. Madrasatun. Okay, madrasatun ataupun madrasatin. Kita akan jumpa baris 2 di bawah, ataupun madrasatan, madrasatun, madrasatin, madrasatan. Itu juga adalah tanda kepada isim. Okay, tanda kepada isim. Tetapi tanda ini, alif lam dan tanwin ini tidak boleh berada pada satu kalimah. Contoh al-masjidun. Okay, yang ni tak boleh.
Okey, kalau macam ni tak boleh. Al-masjidun. Okey, alif lam dan tanwin pada satu kalimah tak boleh. Dia sama ada alif lam ataupun dia ada tanwin. Pilih antara dua. Sebab apa tak boleh digabungkan? Kerana alif lam ini menjadikan kalimah itu kata nama khas. Macam al-masjidu, masjid itu. Kita sudah spesifikkan sebuah masjid. Tetapi kalau kita letakkan tanwin, masjidun, ia adalah lafaz yang umum. Sebuah masjid. Mana masjid, kita tak memperincikan ataupun tidak menetapkan mana-mana masjid. Itu beza antara ada alif lam dan ada tanwin. Kalau ada alif lam, dia sudah menjadikan kalimah itu kata nama khas, iaitu kita sudah menetapkan, menentukan masjid mana yang kita nak bincangkan. Tetapi kalau dia tidak ada alif lam, dia hanya ada tanwin sahaja, macam madrasatun, sebuah sekolah. Sekolah mana? Tak tahu. Okey, dia umum. Sebab itulah alif lam dan juga tanwin tidak boleh diletakkan pada satu kalimah. Dia mesti diasingkan sama ada nak gunakan alif lam, al-masjidu, ataupun nak menggunakan tanwin, masjidun. Antara dua tu. Okay. Kemudian tanda selain daripada tu adalah yang ketiga, iaitu adanya baris bawah pada hujung kalimah. Al-muallimi. Jadi al-muallimi ni dia ada dua tanda isim, satu alif lam dan satu lagi baris bawah. Tapi kita nak bincangkan poin yang ketiga ini adalah baris bawah sahaja. Okey, kerana apa? Kerana fi'il tidak boleh berbaris bawah. Okey, yang keempat adalah mudhaf. Mudhaf ni maksudnya sandar. Okey, bila kita sebut tentang sandar, maka dia mesti ada dua kalimah. Kalau kita sebut sandar satu kalimah saja tak boleh. Mesti dia ada dua kalimah. Jadi dua kalimah ini Rasulullah. Contoh yang diberikan adalah perkataan Rasulullah. Maka di sini ada dua perkataan, iaitu pertama Rasul, yang kedua adalah Allah. Yang mana satu mudhaf adalah perkataan Rasul. Mudhaf ni namanya Rasul. Ataupun Rasul ini adalah kedudukannya mudhaf. Dia punya pasangannya adalah Allah ini dinamakan sebagai mudhafun ilaih. Kalau kita ingat lagi perbincangan sebelum ni, mudhafun ilaih. Mudhafun ilaihi. Pen dia agak susah sikit gerak. Mudhafun ilaihi. Okey, mudhafun ilaihi, yang disandarkan kepadanya. Jadi dia ada yang menyandar, yang kedua yang disandarkan kepadanya. Mudhaf yang menyandar. Jadi Rasulullahi, Rasul Allah. Sebab perkataan Rasul, kalau semata-mata lihat kepada perkataan Rasul, dia umum. Utusan apa? Siapa-siapa pun boleh menjadi utusan raja, utusan Perdana Menteri, utusan negara dan sebagainya. Okay, tetapi bila kita sandarkan kepada Allah, dia lebih spesifik. Utusan Allah Ta'ala. Dan utusan Allah Ta'ala ini merupakan satu lafaz yang agung. Kerana apa? Kerana disandarkan kepada Allah Ta'ala. Macam rumah lah. Rumah tu banyak. Tapi kalau kita kata rumah Allah, jadi rumah itu kita sandarkan kepada Allah. Baitullahi. Okay. Kemudian yang kelima adalah kita mengenali isim dengan selepas daripada haraf jar dan selepas daripada haraf nida. Baik, haraf jar ini dah belajar sebelum ini. Contohnya min, ma'in. Okay, min, ma'in. Min adalah haraf jar. Okay, min haraf. Tetapi selepas min, dia kata selepas haraf jar. Selepas min, ma'in ini adalah kalimah isim. Sebab apa kita katakan dia kalimah isim? Kerana ia berada selepas haraf jar. Min haraf jar, ma'in itu adalah isim.
Okay, sebab apa kita katakan ma itu isim? Macam mana kita kenal dia? Kerana dia berada selepas haraf jar. Kemudian nombor 5 adalah ya Umar. Itu ya adalah haraf nida, seruan. Okay, selepas seruan adalah mesti nama seseorang. Ya Umar, ya pelajar, ya talib, wahai pelajar dan sebagainya. Maka nampak je ya, selepas ya itu adalah kalimah isim. Baik. Ini antara tanda-tanda yang diletakkan oleh ulama dalam mengenal isim, tetapi ada banyak lagi. Ini cuma asas sahaja. Kemudian yang kedua adalah isim, yang mana kita mengenal isim dengan mengenali tentang jenis dia, seperti dhamir, kata ganti diri. Yang kita dah belajar. Dia, mereka, kamu, itu adalah dhamir. Itu semua termasuk dalam isim. Yang ini boleh lihat dalam diagram berwarna pink, pink A. Kemudian isim isyarah. Isim isyarah itu yang menunjukkan itu ataupun ini, dekat ataupun jauh. Okay. Kemudian isim mausul. Isim mausul ni kata hubung yang diterjemahkan dengan perkataan yang. Dia yang, mereka yang. Yang ketiga, yang keempat adalah istifham. Kita dah belajar, iaitu isim-isim yang digunakan untuk pertanyaan. Siapakah dia? Siapa dia? Apakah? Mengapa? Dan sebagainya. Kemudian zaraf. Zaraf ni adalah ruang. Dia kata nama ruang yang menunjukkan ruang masa ataupun ruang tempat. Isim zaraf. Baik. Itu pengenalan tentang isim. Kita masuk kepada yang kedua adalah pengenalan tentang fi'il. Baik. Tentang fi'il ini iaitu kata kerja, pun kita katakan kata perbuatan, maka saya boleh bahagikan kepada dua kumpulan. Okay, yang ini adalah ayat penyata dan yang kedua adalah suruhan. Okay, dia ada empat, satu fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar, fi'il nahi. Okey. Untuk fi'il madhi dan fi'il mudhari' ini adalah saya letakkan dalam bentuk ayat penyata, iaitu kita menyatakan sesuatu perbuatan. Baik. Dalam ayat penyata ini, kita lihat kepada nombor satu fi'il madhi. Fi'il madhi ini adalah perbuatan yang telah berlaku. Bila kita dah bincangkan sesuatu perbuatan yang telah berlaku, maka kita menggunakan fi'il madhi. Okay, untuk fi'il mudhari' pula adalah perbuatan yang sedang berlaku, akan berlaku dan rutin berlaku. Kebiasaan berlaku. Contoh, pengajian bahasa Arab ini dibuat setiap minggu. Maka kita menggunakan fi'il mudhari' untuk menunjukkan perbuatan ini berterusan berlaku, bukan berhenti. Kalau dia sudah berhenti, kita tak buat lagi, maka itu fi'il madhi. Tetapi kalau benda tu sentiasa berterusan, okay, perkara ataupun perbuatan itu sentiasa dilakukan, maka itu menggunakan fi'il mudhari'. Ataupun nak menceritakan akan berlaku. Contohnya hari ni ada open house. Kita nak cerita lepas ni nak buat apa, maka kita gunakan fi'il mudhari'. Ataupun kita menceritakan perbuatan kita sekarang ini sedang belajar, sedang bincang tentang bahasa Arab, menggunakan fi'il mudhari'. Dan yang ketiga, kumpulan yang seterusnya adalah fi'il amar dan fi'il nahi, iaitu suruhan. Amar iaitu suruh buat. Okay, suruh buat. Okay, yang ni nahi adalah tinggalkan. Kita suruh orang tu tinggalkan. Okay, udrus, belajarlah oleh engkau. Contoh, itu fi'il amar. Okay, la tanam, jangan tidur. Itu nahi. Okay, satu amar, suruh buat, nahi, suruh tinggalkan. Okay, amal ma'ruf, nahi munkar. Paling mudah kita nak ingat. Okay, amar ma'ruf, nahi munkar. Amar ma'ruf maksudnya suruh benda-benda baik, nahi munkar, maka tegah. Tegah daripada benda-benda yang munkar. Okey, baik. Itu tentang fi'il. InsyaAllah sekejap lagi kita akan bincang tentang fi'il madhi. Kita dah sampai kepada bab fi'il madhi. Okay, kemudian seterusnya haraf. Haraf kata fungsi. Okay, walaupun nama haraf ni banyak diterjemahkan dengan beberapa term-term yang lain, tapi saya lebih menggunakan kata fungsi lah.
Okay, kata fungsi kerana dia mempunyai fungsi-fungsi yang tersendiri. Baik. Kita lihat kepada beberapa nama. Okay, beberapa nama, contohnya ataf. Ataf ni kita dah bincangkan pada pengajian yang lepas, iaitu kata hubung. Okay, dia menghubungkan sesuatu, macam contohnya dan, selepas itu, atau, itu ataf. Okay, yang ini melihat pada diagram berwarna pink B. Okay, nida, seruan, taukid, penegasan, istisna, pengecualian, illa, istisna kecuali, ada illa kan, istisna. Istinaf adalah permulaan ayat, nasab. Nasab ni adalah baris atas. Maksudnya ada haraf yang apabila dia ada, kalimah selepasnya tu mesti dibariskan dengan baris atas. Itu dipanggil nasab. Okay. Kemudian jazam, mati. Maksudnya ada haraf-haraf yang mana fungsi dia, apabila dia ada, dia menjazamkan. Dia menjadikan kalimah itu kalimah baris mati. Okay. Itu dipanggil jazam. Haraf itu dinamakan haraf jazam. Kerana apa? Kerana berdasarkan fungsi dia, dia menjadikan kalimah selepasnya itu dalam keadaan baris mati. Okay. Kemudian nafi, ini sudah kita belajar, nafi itu menafikan tidak ataupun bukan. Nahi adalah fi'il nahi, iaitu fi'il yang menegah sesuatu. Jangan. Okay, nahi. Kalau nafi tidak, bukan. Kalau nahi jangan. Dan lain-lain lagi. Kemudian di sini diletakkan bab haraf jar. Awalnya diperkenalkan awal haraf jar ini kerana apa? Kerana haraf jar ini dia mempunyai kaitan yang kuat dengan isim. Sebab dalam carta ni boleh saya katakan dia sebenarnya nak memperkenalkan isim terlebih dahulu. Kerana isim ni satu jenis kalimah yang sangat penting. Maka di sini diletakkan haraf jar berasingan, sedangkan haraf jar ini boleh diletakkan di sini juga. Okay, jar sepatutnya macam tu. Okay, tapi diletakkan di sini kerana apa? Kerana ada ikatan yang kuat antara haraf jar dan isim. Sebab apa? Kerana selepas haraf jar mesti isim. Okay, selepas haraf jar mesti kalimah isim, tidak boleh kalimah yang lain. Tidak boleh kalimah fi'il mudhari' ke, fi'il ke, ataupun tidak boleh kalimah haraf. Okay, dia mesti kalimah isim. Okay, jadi min ala bi ila fi ka an rubah li. Ini kita akan bincang nanti pada ulang kaji diagram yang berwarna pink B. Baik. Ini sahaja pada mukaddimah ulang kaji yang kita sudah belajar dan insya-Allah kita akan masuk kepada bab seterusnya, iaitu pada fi'il madhi pada muka surat 100. Ini dah bincang dah sebelum puasa. Tapi kita akan ulang kaji dan ulang kajilah pada bab ini. Baik. Ini berkenaan dengan fi'il madhi. Baik. Fi'il madhi sudah sedia maklum, dia adalah perbuatan yang telah berlaku. Dia menceritakan berkenaan suatu peristiwa, suatu perbuatan yang telah berlaku. Baik. Kemudian fi'il madhi ini dia mesti, pertama dia ada masa iaitu telah berlaku, dan yang kedua dia mesti ada pelaku, pembuat. Perbuatan itu dilakukan oleh siapa? Perbuatan itu dilakukan oleh berapa orang? Okey, akan dibincangkan pada fi'il madhi. Dia mesti ada ikatan begini. Okay, kalau dia tak ada masa, maksudnya dia bukan fi'il madhi. Kalau dia tidak ada pelaku, juga dia bukan fi'il madhi. Okay, sebab itulah diletakkan di sini dhamir. Apa maksud dhamir? Kata ganti diri. Ini sebenarnya nak menceritakan tentang pelaku dia. Okay, kalau kita katakan pelaku itu seorang lelaki, bagaimana fi'il dia gunakan? Kalau perbuatan itu dilakukan oleh mereka berdua lelaki, macam mana fi'il itu digunakan? Okay, contoh. Baik. Kita lihat di sini contoh perkataan yang digunakan adalah perkataan nasara. Nasara ni maksudnya telah membantu. Telah menolong ataupun telah membantu. Dan dia menggunakan fi'il yang 3 huruf. 3 huruf ni maksudnya fi'il minimum. Okay, minimum. Okay, minimum
huruf-huruf untuk membentuk fi'il madhi ni adalah 3 huruf. Tidak ada bawah daripada 3. Tak ada fi'il madhi 2 huruf. Tak akan berlaku fi'il madhi 1 huruf. Okay, yang paling minimum adalah 3 huruf. Maksimumnya adalah 6 huruf. Tetapi yang ni kita akan belajar nantilah pada peringkat lebih tinggi lah. Maksimum dia ada 6 huruf. Maksudnya fi'il madhi ni ada dibentuk daripada 3 huruf, ada yang dibentuk daripada 4 huruf, ada yang dibentuk daripada 5 huruf dan ada yang dibentuk daripada 6 huruf. Itu maksimum. Tidak ada 7 huruf, 8 huruf tak ada. 2 huruf tak ada. Dia mesti antara 3 sehingga 6. Okey, 6 huruf. Jadi kita nak tahu asas ataupun asas kalimah fi'il madhi ni, kita cuba lihat kepada yang inilah. Nasara. Itu dilakukan oleh dia seorang laki-laki. Kerana selepas ini dia akan berlaku perubahan pada fi'il. Kalau lihat nasara, ada alif. Nasaru, nasarat, nasarata, nasarna, nasarta, nasartuma, nasartum, nasarti, nasartuma, nasartunna. Itu sudah berubah pada belakang dia. Jadi kita nak tahu apakah dia punya kata akar dia, apakah huruf-huruf yang membentuk kata akar fi'il madhi ni, mesti dilihat pada puan, pada ini. Yang lain berlaku perubahan. Ada sebab kenapa dia ada berlaku perubahan. Nanti kita akan ceritakan satu persatu di sini. Baik. Kalau kita katakan dia seorang laki-laki telah membantu, kita kata huwa nasara. Dia telah membantu. Okey, di sini kata asal dia. Baik. Huma, mereka berdua lelaki, nasara. Ada alif di sini. Alif ini adalah didatangkan di sini adalah untuk menunjukkan perbuatan ini dilakukan oleh 2 orang. Alif didatangkan di sini adalah untuk mengatakan perbuatan ini dilakukan oleh 2 orang. 2 orang lelaki. Okey. Kemudian hum, mereka semua lelaki telah membantu. Hum nasaru. Nasaru. Okey, apa perubahan di sini? Ada waw. Waw di sini menunjukkan ramai. Ramai lelaki. Okay, ramai lelaki. Maksudnya perbuatan ini dilakukan oleh ramai lelaki. Itu dia punya petunjuk dia kat sini. Ada huruf waw. Okay, waw. Okay, selesai untuk lelaki. Nasara, dia seorang lelaki telah membantu. Nasara, mereka berdua lelaki telah membantu. Nasaru, ada waw. Mereka semua lelaki telah membantu. Okay, kita beralih kepada perempuan. Okay, seorang perempuan, dia seorang perempuan membantu. Okay, nasarat, ada ta yang mati. Okay, ta yang mati ni, ta ni penting kerana ta ini adalah menunjukkan tanda yang besar kepada fi'il madhi. Maksudnya, kalau tuan-tuan jumpa perkataan yang mana ada huruf ta yang mati di hujung, itu merupakan fi'il madhi. Contoh, kalau kita lihat pada perkataan qamat, iqamah. Qamat as-salatu, qamat as-salatu. Ini fi'il madhi. Qad qamat as-salatu. Tapi kalau kita baca secara wasal, kita akan baca qad qamatis salatu. Nanti saya akan jelaskan kenapa baca qad qamati. Tapi asalnya qad qamat as-salatu, qad qamat as-salatu. Itu kalau asal dia begitu. Okey, jadi qamat ini adalah fi'il madhi. Macam mana kita tahu fi'il madhi? Kerana dia ada huruf ta yang mati di hujung. Baik. Kemudian huma, mereka berdua perempuan. Mereka berdua perempuan. Jadi ta ni menunjukkan apa? Perempuan. Okey, kemudian kalau mereka berdua perempuan, nasarata, nasarata. Nasara kata asal dia, tambah ta belakang. Ta alif. Ta menunjukkan perempuan, alif menunjukkan 2 orang. Jadi perbuatan ini dilakukan oleh 2 orang perempuan. Okey, hunna, mereka semua perempuan, nasarna. Mereka semua perempuan, nasarna. Okay, jadi nasara perkataan asal dia tambah nun di belakang. Okay, nun ini adalah nun, dipanggil nun niswah ataupun nun yang menunjukkan ramai perempuan. Okay.
ramai perempuan. Nasarna. Okay, nun menunjukkan kepada ramai perempuan. Okay, selesai untuk pihak yang ketiga yang kita cerita tentang diri seseorang. Dia, mereka semua, dia perempuan, mereka berdua perempuan, mereka ramai perempuan. Okay, sekarang ni kita masuk kepada pihak kedua, iaitu kamu. Kamu ataupun awak. Kita nak cerita perbuatan yang dilakukan oleh orang yang di depan kita. Awak telah membantu. Awak berdua bagus. Awak berdua telah membantu orang susah. Okey, contoh. Jadi macam mana perkataan yang digunakan? Baik, ini lebih mudah lagi. Tetapi kita kena kenal pasti tentang dhamir. Contohnya anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Okey. Jadi anta, awak seorang laki-laki. Macam mana kita nak kata awak telah membantu, anta nasarta. Kita buang an. Paling mudahlah cara saya. Kita buang an. Ekor ta ni kita letakkan kat belakang. Anta nasarta. Itu lebih mudah. Anta nasarta. Kita nak kata awak telah membantu orang susah itu. Anta nasarta al-faqira. Okay, awak telah membantu orang fakir. Jadi anta nasarta. Okay, antuma, awak berdua lelaki. Nasartuma. Nasartuma. So kita buang an. Kita ambil ekor dia, tuma ni. Kita letakkan kat belakang. Kita letakkan kat belakang. Anta nasartuma. Antuma nasartuma. Okey. Antuma nasartuma. Okey. Antum, awak semua lelaki. Antum. Okey, antum, awak semua lelaki. Maka nak katakan telah membantu. Okey, nasartum. Nasartum. Buang an. Okey, ambil tum kat belakang ni, letakkan kat belakang fi'il. Antum nasartum. Okay. Kemudian anti. Anti, awak seorang perempuan. Anti, awak seorang perempuan. Nak kata awak telah membantu orang susah al-faqirah. Anti nasarti. Kita buang an, kita ambil ti kat belakang ni, kita letakkan kat belakang fi'il. Anti nasarti. Antuma, awak berdua perempuan. Okey, dhamir antuma ni digunakan untuk dua orang lelaki, dua orang perempuan pun menggunakan dhamir sama. Antuma, antuma. Tetapi kita dapat bezalah sebab kita bercakap, kita tahu siapa di depan kita. Ada dua orang perempuan, kita gunakan antuma. Ada dua orang lelaki, kita gunakan antuma juga. Okey, dia sama saja dhamir yang digunakan. Baik. Antuma, awak berdua perempuan, macam mana nak kata telah membantu, awak berdua perempuan telah membantu orang susah al-faqirah. Maka kita kata antuma nasartuma. Antuma nasartuma. Kita buang kat an, kita ambil tuma dan kita letakkan pada belakang fi'il. Okay, kerana fi'il dia terbentuk daripada perkataan nun sad ra. Nasartuma. Okay. Kemudian antunna, awak semua perempuan. Antunna, awak semua perempuan. Okay, bagaimana nak dikatakan telah membantu? Antunna nasartunna. So kita buang an. Okay. Kita ambil tunna, kita letakkan kat belakang. Antunna nasartunna. Antunna nasartunna. Okey, selesai untuk pihak kedua. Okey. Seterusnya pihak pertama. Kita nak ceritakan, sekarang ni saya nak ceritakan tentang perbuatan saya. Okey, saya nak ceritakan tentang perbuatan saya sendiri, orang yang sedang bercakap. Okey. Maka ana nasartu. Ada perkataan tu di belakang. Nasartu. Kalau kami, nasarna. Okey, ada nun alif. Nasarna, kami. Nasartu, saya telah membantu orang itu. Nahnu nasarna. Okay, nahnu nasarna, kami telah membantu orang itu. Macam kita sebut nawaitu. Nawaitu sauma ghadin.
Okay, saya telah berniat sauma ghadin, untuk puasa esok. Nawaitu. Itu fi'il. Nasartu, nawaitu. Okay. Akaltu, saya telah makan. Okay. Itu semua tentang fi'il madhi. Maka kenal pasti fi'il madhi ni kita dah ada bentuk dia. Jadi insya-Allah kita lihat kepada bentuk-bentuk Al-Quran nanti dan kita cuba comparekan dia punya template dia, okey, template dia dengan lafaz yang digunakan pada Al-Quran. Okey. Baik. Kalau kita nak cerita panjang lagi tentang fi'il ni, okey, cuma saya rasa tidak sesuai kerana apa? Kerana biarlah kita lihat kepada mukaddimah dahulu. Nanti kalau kita sudah biasa dengan fi'il madhi, okey, barulah kita akan pecahkan lagi dengan lebih detail lah. Kerana macam fi'il madhi yang 3 huruf ini ada banyak bentuk dia. Okay, ada banyak baris dia berbeza. Okay, tapi tak apalah, nanti kita akan bincang pada pengajian yang akan datang. Baik. Sekarang ni kita akan melihat kepada contoh-contoh penggunaan fi'il madhi pada ayat Quran muka surat 102. Okay, pada muka surat 102. Okay, pada pengajian terakhir 101 dan lihat kepada 102. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, di sini ayat yang pertama surah Baqarah 243. 243. Jadi kita lihat manakah fi'il madhi dia. Okey, alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun. Ustaz. Terima kasih Puan. Okay, alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Okey. Di sini kita akan lihat fi'il madhi dia, satu saja fi'il madhi iaitu kharaju. Ini saja fi'il madhi dia. Tetapi kita akan lihat satu persatu kalimah di sini dan saya cuba untuk lihat kepada diagram yang sudah kita pelajari. Baik. Pertama, alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum udufun hadaral maut. Apakah? Lam tidak. Tara, kamu memerhatikan. Tara ni maksudnya kamu lihat, kamu memerhatikan. Ila, kepada alladzina, mereka ataupun orang-orang yang kharaju, telah keluar, min diyarihim, dari kampung mereka, dari kampung halaman mereka. Wahum, waw, sedangkan hum, mereka itu ulufun, beribu-ribu jumlah dia, hadaral maut, kerana takut mati. Okay, kerana takut mati. Okay, baik. Kita lihat di sini, pertama A. Okay, A termasuk di dalam dipanggil haraf istifham. Okay, haraf istifham. Kita boleh lihat kepada diagram yang berwarna pink A. Ada perkataan an. Pink A. Okay, yang ni dah belajar sebelum ni. Okay, cuma saya nak ulang kaji balik. Okay, baik. Di sini kalau kita perhatikan ada huruf A di sini. Okay, dia termasuk di dalam istifham. Okay, istifham kebanyakan istifham adalah isim. Okay, kebanyakan istifham ni maksudnya kata soal adalah isim kecuali A dengan hal. A dan juga hal.
apakah, adakah. Itu adalah haraf. Yang lain adalah isim, bilakah, siapakah, di manakah, kenapakah. Itu semua dalam bentuk isim. Tetapi kalau a dengan hal ini termasuk di dalam bab fi'il. Jadi di sini bab fi'il, bab haraf. Bab haraf, haraf istifham. Baik. Maka di sini adalah a, haraf istifham. Kemudian lam. Okay, lam. Lam di sini kalau saya pernah sebut tadi, lam di sini dipanggil haraf jazam. Haraf jazam. Okay, pertama. Dan juga dinamakan haraf nafi. Dia ada dua nama. Haraf nafi. Nafi ni maksudnya menafikan. Sebab itu dia letakkan perkataan tidak. Okay, dia meletakkan perkataan tidak. Okay, untuk jazam nanti kita akan bincang pada pengajian yang lain kerana di sini ada complicated sedikit kerana dia ada pembuangan huruf. Lam, tara. Dia sebenarnya dia ada lagi kalimah dia. Dia ada alif maksurah. Alam tara. Sini dia ada macam ni lah. Tara macam ni. Tapi benda ni dibuang. Tapi yang ni kita akan bincang pada bab-bab yang akan datang dah. Okay. Cuma kita ambil nafi dahulu. Dia ada dua nama. Satu haraf jazam. Dan yang kedua dia juga namanya haraf nafi. Okay, kerana apa dinamakan nafi? Kerana maksud dia adalah menafikan. Tidak. Okay. Jadi kita ambil satu haraf nafi. Tidak. Okey. Selepas lam, okay, kalau tuan-tuan jumpa lam dengan mim macam ni, lam. Okay, yang mana saya sebut haraf jazam. Selepasnya ini mesti fi'il mudhari'. Okay, selepasnya mesti fi'il mudhari'. Macam alam tarakat, alam nashrah. Lam ada lam, lam nashrah. Maka nashrah itu adalah fi'il mudhari'. Jadi di sini tara di sini adalah fi'il mudhari'. Okey. Antara cara kita nak mengenal fi'il mudhari' ini adalah ada huruf, salah satunya ada huruf ta di depan. Ta ni menunjukkan kamu. Digunakan untuk pihak kedua, kamu. Sebab tu diterjemahkan dengan kamu. Okey, kamu. Okey, dia sama ada huruf alif di depan ataupun huruf nun di depan ataupun huruf ya di depan atau huruf ta di depan. Okay, salah satu. Jadi kalau ada salah satu daripada di sini, ada alif ke, nun ke, ya ke atau ta, maka itu fi'il mudhari'. Jadi ta di sini menunjukkan fi'il mudhari'. Dan kenapa digunakan ta? Kerana dia adalah untuk ditujukan kepada seseorang, kamu. Okay. Kemudian ra. Jadi tara ni sebenarnya perkataan ra ni adalah daripada perkataan ra'a. Ra'a ni telah melihat ataupun telah memerhatikan. Ra'a. Asalnya begitu. Penggunaan dalam bahasa Melayu, kita biasa guna perkataan riak. Riak. Oh, riaknya kamu buat ibadat contoh. Okey. Riak buat ibadat. Riak ni adalah suatu perbuatan yang mana kita nak mendapatkan perhatian daripada orang. Contoh kita sembahyang banyak, sembahyang sunat banyak, tapi bukan kita buat tu untuk Allah Ta'ala lihat, tetapi untuk manusia lihat. Itu dipanggil riak. Okay, riak ni daripada perkataan ra'a. Okay, jadi apa maksud riak ni adalah kita buat suatu perbuatan untuk manusia melihat ibadah kita. Kita bukan buat ibadat untuk Allah Ta'ala lihat, untuk Allah Ta'ala melihat perbuatan kita, tetapi ditujukan perbuatan itu kepada manusia supaya manusia lihat kita. Itu panggil riak daripada perkataan ra'a. Okay, kemudian memerhatikan. Di sini menggunakan fi'il mudhari' iaitu memerhatikan. Memerhatikan kepada apa? Ila. Ila ni adalah haraf jar. Okay, ila kan. Kita lihat kepada diagram tadi pun boleh. Kita lihat kepada warna pink. Hijau B, hijau A. Yang inilah ila, kepada. Okay, haraf jar. Maka selepas haraf jar mesti kalimah isim. Okay, mesti kalimah isim. Okay, kita lihat di sini.
Selepas ila apa yang ada? Okey, ilal ladzi. Ilal ladzina. Maka al-ladzina ini adalah kalimah isim. Ini isim apa? Isim mausul. Diterjemahkan dengan mereka ataupun orang-orang yang. Mesti ada yang. Yang ini boleh lihat pada diagram yang berwarna pink B. Pink B. Sorry, pink A. Okay. Pink A. Okay, pink A. Yang inilah. Isim mausul. Isim mausul diterjemahkan dengan perkataan yang. Okay. Al-lazina kat mana? Kat sini. Jadi al-lazi ini merujuk kepada ramai. Al-lazina. Kalau al-lazi sahaja, seorang lelaki. Kalau al-lazani, al-lazaini, dua orang lelaki. Kalau al-lazina, ramai. Kalau al-lati, seorang perempuan. Al-latani, al-lataini, dua orang perempuan. Al-la'i dengan al-lati adalah ramai perempuan. Jadi lafaz yang digunakan di sinilah al-lazina. Orang-orang yang. Sebab apa? Orang-orang kerana ramai. Okay. Dia memerhatikan kepada orang-orang yang apa? Kalau yang sahaja tak faham. Kalau yang sahaja kita tak akan faham, maka selepas isim mausul mesti kena ada ayat yang lengkap. Jadi kharaju min diyarihim ni adalah suatu ayat yang lengkap. Okay, baru kita faham. Bila ada al-ladzi kena ada suatu ayat. Ayat inilah yang menceritakan tentang al-ladzi. Orang-orang yang apa? Kharaju telah keluar min diyarihim dari rumah-rumah mereka. Okay, dari kampung halaman mereka. Okay, jadi kita lihat di sini kharaju telah keluar. Okay, kita lihat kepada Nasara tadi. Okay. Kharaju ni sama dengan perkataan Nasara. Nasaru kharaju. Maksudnya perbuatan ini dilakukan oleh mereka ramai. Mereka ramai lelaki. Nasaru, okay, nasaru kharaju. Dia ada waw dan alif. Kita fokus kepada waw. Waw ini menunjukkan ramai lelaki. Okay, ramai lelaki. Okay, kharaju telah keluar. Telah keluar dari mana? Min diyarihim, min haraf jar. Okay. Diyarihim. Diyarihim ni dia ada dua kalimah. Satu diyari, satu him. Okay, satu diyari, satu him. Okay, diyari ni adalah bermaksud kampung halaman. Okay, diyar ni adalah daripada perkataan darun. Pernah dengar perkataan darun? Contoh, Kelantan Darun Naim. Itu dar. Tapi ini kalimah mufrad. Ingat lagi kalimah mufrad, apa maksud mufrad? Singular. Kalau sebut dar, singular. Satu. Sebuah kampung halaman. Ataupun satu rumah. Dar. Contoh, Selangor Darul Ihsan. Kita gunakan perkataan Arab dah. Darul Ihsan. Ihsan perkataan Arab, dar pun perkataan Arab. Okay. Terengganu Darul Iman. Atau dar. Tapi dar merujuk kepada singular satu. Okay. Untuk pluralnya adalah diar. Okay, diar. Sebab apa menggunakan diar? Kerana perbincangan dalam ayat ini berkaitan dengan ramai. Macam mana kita tahu ramai? Satu al-lazi. Digunakan perkataan untuk ramai lelaki. Kharaju. Ada waw. Menunjukkan ramai juga. Okay. Jadi menggunakan lafaz kampung ataupun tempat kedudukan mereka itu dengan perkataan jamak. Okay. Diar di sini adalah jamak taksir. Maksudnya lagi jamak taksir. Boleh lihat pada diagram yang berwarna
hijau B lah. Okey, hijau B. Okey. Okay, hari ni agak sukar sikit lah. Kita dah tangguh lama pengajian. Mungkin ada term-term yang sudah kita lupa. Kita nak ingat semula lah term-term dia. Jamak taksir ini yang kat sini lah. Okay. Dia ada jamak salim, jamak taksir. Jadi diyar tadi adalah jamak taksir. Dia asalnya darun. Kalau satu rumah, darun. Kampung halaman, dar. Kalau banyak, diyar. Ini panggil jamak taksir. Macam mana jamak taksir? Jamak pecah. Kerana dia sudah mengubahkan banyak bentuk. Asalnya dal baris atas. Kalau jamak, baris bawah. Ni da dengan alif. Tapi sepada ni ya. Okay. Kemudian alif, ra. Jadi telah berlaku pecah pada perkataan mufrad bina kalimah jamak. Itu yang panggil jamak taksir. Jamak pecah. Taksir ni maksudnya pecah. Okay. Jadi dar satu rumah, satu kampung halaman. Diyar maksudnya beberapa kampung halaman mereka. Baik. Maka diyar di sini adalah kalimah isim lah. Okey, kalimah isim sebab apa? Diyar di sini kalimah isim kerana pertama selepas haraf jar. Okey, design dia adalah selepas haraf jar. Okey, selepas haraf jar. Itu tanda isim dia. Okey, yang kedua adalah dia berbaris bawah. Kita lihat pada diagram tadi warna hijau, poin yang ketiga berbaris bawah. Jadi diyari adalah menunjukkan kalimat ini kalimat isim. Okay. Kemudian selepas diyarihim, him ni adalah ingat lagi dhamir muttasil. Okay, dhamir muttasil. Ini kita boleh lihat kepada diagram yang berwarna pink A. Okay, berwarna pink A. Okay, yang inilah. Okay, dia ada dhamir munfasil dan ada dhamir muttasil. Yang kita nak dhamir muttasil ada yang ini. Okey, dia bercantum. Dhamir muttasil maksudnya bercantum. Satu kalimah isim bercantum dengan dhamir, dhamir itu dinamakan dhamir muttasil. Okey, dhamir muttasil. Okey. Maka apabila kita jumpa kalimah begini, okey, diyarihim satu kalimah dan dia bercantum dengan him, okey, bercantum dengan him di sini, maka diyar ini dinamakan sebagai mudhaf. Him adalah mudhafun ilaih. Okay, mudhafun ilaihi. Diyari mudhaf, him mudhafun ilaih. Maksudnya disandarkan kampung halaman itu kepada mereka. Maksudnya mereka berada dalam kampung halaman, kemudian mereka keluar daripada kampung halaman mereka. Okay? Mereka keluar daripada kampung halaman mereka. Okay. Selesai pada ayat ini. Okay. Kemudian diceritakan tentang mereka ni ramai mana. Okay. Wahum ulufun. Mereka ini sedangkan, waw ni dipanggil wawul hal. Tapi biar kita tak payah bincang lagi. Cuma saya sebut saja wawul hal. Wawul hal ini selalunya dia akan terjemahkan dengan sedang. Ataupun disebut waw apa ni? Wal hal. Selalu kalau kita dengar perkataan Melayu, wal hal mereka ini sebenarnya wal hal ini adalah daripada wawul hal. Ni waw ni dipanggil wawul hal. Nak menceritakan tentang hal bilangan mereka. Okey, ataupun wal hal ni bahasa Arab yang asalnya daripada wawul hal. Okay, wal hal mereka itu beribu-ribu orang. Okey. Ataupun diterjemahkan dengan sedangkan mereka beribu-ribu. Sedang pun sama. Okey, kalau tuan-tuan puan lihat ada perkataan waw,
dan diterjemahkan dengan sedangkan. Okey, itu bukan wawul ataf tetapi dipanggil wawul hal. Dia nak ceritakan tentang hal keadaan mereka itu bagaimana. Jadi di sini nak ceritakan mereka itu, bilangan mereka itu wahum ulufun. Okey, wahum ulufun. Ini hum di sini walaupun dekat-dekat tadi diarihim, kemudian wahum, hum di sini adalah dhamir munfasil. Dhamir munfasil. Okay, dhamir yang berpisah. Dia tak bercantum dengan mana-mana tetapi dia berada bersendirian. Okey, dan biasanya kalau dhamir munfasil begini, dia merupakan subjek. Subjek perbincangan. Jadi Allah Ta'ala nak ceritakan tentang mereka ini dan sedangkan mereka ulufun beribu-ribu. Di sini predikat dia. Okay, predikat dia. Jadi Allah Ta'ala nak ceritakan dalam ayat yang pendek ni, wahum ulufun ini adalah Allah Ta'ala nak ceritakan mereka tu ramai. Uluf daripada jamak taksir. Daripada alfun, kalau alfun 1000. Alfun 1000. Okay, alfun 1000. Kalau ulufun beribu-ribu. Okay, ini singular ataupun dipanggil mufrad. Ingat lagi perkataan mufrad. Okay, ulufun jamak. Jamak apa ni? Jamak taksir. Jadi ayat ini nak ceritakan mereka itu beribu-ribu. Okay, beribu-ribu telah keluar daripada kampung halaman mereka. Okay, apa sebab mereka keluar? Apa sebab mereka keluar? Hadaral maut. Okay, hadaral maut. Hadaral maut. Kerana takut mati. Hadaral maksudnya takut. Ihdar. Beri peringatan kepada dia. Hadara ni boleh disebut sebagai peringatan. Hadara ni maksudnya takut dan sebagainya. Okey. Jadi hadara di sini adalah kalimah isim. Okey, kalimah isim dan dia berbaris atas. Kalau kita belajar peringkat tinggi, kerana apa dia berbaris atas, dipanggil maf'ulun bi ajlih. Maksudnya diletakkan kalimah hadaral di sini adalah untuk menunjukkan sebab. Okey, sebab. Nanti kita akan belajar pada bab lain lah. Sebab. Okey, menunjukkan sebab. Dia kena baris atas. Okay. Jadi, kerana ni, kalau kita lihat dalam teks ni tak ada. Kerana ni tak ada. Maksudnya kita nak kerana tu kat mana nak diterjemahkan tak boleh. Tetapi diterjemahkan kerana itu kerana kalimah ini, kalimah ini diletakkan dengan baris atas. Hadara. Kerana takut al-maut. Takut mati. Jadi hadara ni kalimah isim. Dan kalimah isim ini tidak ada alif lam. Isim ini tidak ada tanwin. Al-mauti berbaris bawah. Menunjukkan hadara ini mudhaf. Mauti mudhafun ilaih. Hadara mudhaf. Mudhafun. Mauti mudhafun ilaih. Disandarkan takut itu kepada mati. Mudhafun ilaih. Jadi ayat ini menceritakan berkenaan dengan suatu golongan beribu-ribu jumlahnya, mereka keluar daripada kampung halaman kerana takut mati. Jadi menurut pandangan ulama ada dua lah ditafsirkan pada ayat ini, dua peristiwa. Satu adalah satu kaum yang mana mereka melarikan diri oleh kerana mereka takut kepada wabak. Mereka keluar daripada kampung di situ, keluar daripada kampung mereka kerana takut wabak. Takut wabak itu menjadi punca kematian penduduk di situ. Mereka keluar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menceritakan tentang kisah Nabi terdahulu apabila Nabi menyuruh umat dia untuk keluar berjihad, untuk berperang, mereka lari daripada peperangan tersebut.
lari keluar daripada kampung halaman kerana takut kepada kematian. Maka di sini Allah Ta'ala telah mematikan mereka selama 8 hari. Kemudian Allah Ta'ala menghidupkan kembali. Supaya apa? Supaya memberi satu pengajaran kepada mereka bahawasanya kematian ini merupakan takdir Allah. Okay? Tidak boleh sesuatu benda yang lain boleh menjadikan seseorang itu mati, melainkan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala takdir orang itu mati, matilah. Kalau Allah Ta'ala takdir hidup, hiduplah. Jadi memberi pengajaran kepada mereka dalam kisah ini. Baik. Jadi hazarah ini menjadi kerana sebab mereka melarikan diri adalah kerana takut mati. Boleh? Jadi al-mauti ini adalah kalimat isim, adanya alif lam. Baik. Selesai perbincangan pada ayat ini, kita akan masuk kepada ayat berikut pada surah Al-Qasas ayat yang ke-16. Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfaralah. Okay. Qala telah berkata ataupun telah berdoa. Qala ni asalnya telah berkata. Tapi kalau kita lihat dalam apakah kandungan kata-kata dalam ayat ini, rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfaralah, adalah berbentuk doa, maka diterjemahkan dengan berdoa. Baik. Kita lihat Rabbi, ya Tuhanku, inni sesungguhnya aku, zalamtu, aku telah menganiaya nafsi diriku. Faghfirli, maka kerana itu, ighfirli, ampunlah aku, maka faghfaralah, maka Allah Ta'ala telah mengampunkannya. Okey. Baik, kisah ini berkenaan dengan Nabi Musa berdoa kepada Allah Ta'ala. Baik, kita lihat berapakah kalimah fi'il madhi yang ada di sini. Pertama adalah qala, ni fi'il madhi. Cuma fi'il madhi qala ini agak unik sedikit kerana dia tengah-tengah tu tak berbaris. Okay, dia tak berbaris, sepatutnya dia berbaris semua. Tapi di sini dia tidak berbaris kerana apa? Kerana ada huruf sakit. Alif ni adalah huruf sakit yang tidak menerima baris. Jadi qala, tapi dia fi'il madhi. Rabbi, okey, inni zalamtu, ada perkataan tu di belakang. Zalamtu. Ini pun adalah fi'il madhi. Nafsi faghfirli, kerana itu ighfirli, ampunilah aku, faghfaralah, ghafara ni fi'il madhi. Ada 3 fi'il madhi di sini. Satu qala, satu zalamtu, satu ghafara. Okey, ghafara. Okey, itu fi'il madhi. Baik, kita lihat satu persatu. Baik, pertama qala, telah berdoa. Siapa yang berdoa? Okey, setiap perbuatan mesti ada pelaku dia. Setiap perbuatan mesti ada pelaku dia. Dia kata qala, telah berdoa. Siapa yang berdoa? Okay, di sini dia ada dhamir huwa. Yang merujuk kepada Nabi Musa. Merujuk kepada Nabi Musa. Okay, kalau kita tak jumpa nama orang, kalau dia katakan qala Musa, itu tak adalah huwa. Qala Musa, Musa ni menjadi pelaku dia. Tapi di sini qala sahaja dia kata, telah berkata. Siapa yang berkata? Maka qala ini dilakukan oleh, perbuatan dilakukan oleh seorang laki-laki, iaitu huwa. Huwa ini merujuk kepada Nabi Musa alaihi salam. Telah berkata, telah berdoa Musa. Apa yang didoakan, ini pembuka kata. Kata ajuk. Okey, kata ajuk. Okey, sampai sini. Kata ajuk dia sampai sini. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Okey, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Baik.
Kita lihat di sini Rabbi. Okay, Rabbi di sini, kalau kita lihat terjemah Ya Tuhanku, dia asalnya Rabbi di sini adalah Ya Rabbi. Ini asalnya Ya Rabbi. Ini asal dia. Ya Rabbi, wahai Tuhanku. Ya haraf nida, seruan. Rabbi, Tuhan. Ya kat belakang ni adalah ku. Tuhanku. Okey, ya Tuhanku. Yang ni boleh lihat kepada dhamir lah. Okey, kalau tuan-tuan lihat dhamir ini. Ustaz, kalau nak tanya sikit, kalau tengok pada ayat tadi kan, Ya. macam mana Ustaz tahu balik pada hu tadi kan? Sebab kalau kita tak tengok ayat 15, mungkin tak benda ni jadi orang perempuan yang bercakap. Okey. Soalan tu bagus. Okay, kita lihat semula ayat tadi. Okay, kenapa saya katakan dia adalah lelaki? Boleh jadi dia perempuan, boleh jadi macam tu. Okey, kita lihat kepada muka surat 100 tadi. Okey. Muka surat 100. Okey, saya letakkan qala. Okey. Qala ni dia punya kata akar dia adalah qaf alif lam. Okey, qaf alif lam. Okey. Kalau saya katakan kenapa lelaki? Kenapa huwa? Sedangkan boleh jadi hiya, dia seorang perempuan. Okey, kita lihat dia seorang perempuan, apakah huruf yang terakhir kalau dia seorang perempuan ada huruf ta. Jadi kalau dia seorang perempuan, jadi dia akan sebut qalat. Kalau qalat memang dia seorang perempuan. Kalau kita nak katakan Aisyah, dalam hadis banyak. Dalam hadis banyak digunakan qalat yang merujuk kepada hadis itu diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah. Qalat. Itu memang perempuan. Tetapi kalau hujung dia qala, la, lepas la ni tidak ada apa-apa penambahan. Tidak ada penambahan waw, tidak ada penambahan alif, tidak ada penambahan ta ataupun tidak ada penambahan ta tumatum, ti tumatuna, semua tu adalah dilakukan oleh huwa. Dia seorang lelaki. Okey, dan kita lihat tafsir lah. Siapa lelaki ini? Iaitu Nabi Musa. Okay. Kalau macam tu, kalau saya cakap qalu, maknanya ramai bercakap. Ya, kalau puan kata qalu amanna, ada dalam surah Baqarah, qalu amanna, kami telah beriman, amanna. Ini ramai yang bercakap. Iaitu golongan munafik dalam surah Baqarah lah. Qalu amanna, mereka berkata amanna, kami memang beriman. Okey. Jadi yang ni memang ramai lah sebab ada waw. Nah, waw tu ramai. Tapi ramai. Kalau semua perempuan semua yang bercakap. Kalau semua perempuan yang bercakap, kalau dia perempuan yang bercakap, kulna, dia semua yang bercakap. Okey, di sini pelik sedikit kenapa dia buang alif. Kulna ni sama dengan nasarna. Okey, kulna sama dengan nasarna. Okey, kenapakah dia dibuangkan alif? Okey, dia asalnya qala, yang tadi kita bincang qala. Kan qala, kemudian tambah nun perempuan. Okey, nun perempuan. Apabila dia ada penambahan nun perempuan yang ramai, ni perempuan ramai, apabila dia bercantum antara qala dengan nun perempuan ramai, maka huruf sebelum nun ini mesti dimatikan. Okay, huruf nun ini mesti dimatikan. Huruf sebelum nun itu mesti dimatikan. Macam tadi lah, nasarna, ra ni mesti dimatikan. Sebab apa mesti dimatikan? Kerana dia bercantum dengan nun perempuan yang ramai. Okay. Maka di sini dia telah berlaku dua mati, dua huruf yang tidak berbaris. Alif tak berbaris kerana sakit, lam dimatikan kerana bercantum dengan nun perempuan yang ramai.
Maka orang Arab tidak boleh membaca apabila dua huruf berturut-turut tidak berbaris. Maka di sini perlu berlaku pembuangan. Maka mana satukah huruf yang perlu dibuang? Sama ada huruf sihat dengan huruf sakit. Huruf alif itu huruf sakit, huruf lam itu huruf sihat. Maka huruf yang perlu dibuang adalah huruf sakit. Maka kulna. Kulna, okay, kulna, mereka ramai perempuan telah berkata. Okay, mereka ramai perempuan telah berkata. Okay. Boleh? Faham? Boleh Ustaz, terima kasih. Apa nanti kita lihat kepada kalimah-kalimah yang ada di sini. Kemudian kita akan cuba tasrifkan. Bagus juga kalau puan tanya tadi. Nanti kita akan cuba tasrifkan. Tasrif ni maksudnya kita ubah dia. Daripada dia seorang lelaki, dia seorang perempuan dan sebagainya. Baik. Maka di sini qala, tapi di sini payah sedikit untuk qala kerana dia ada huruf sakit. Kalau semua huruf sihat lebih mudah. Okey, qala telah berdoa. Siapa berdoa di sini adalah Nabi Musa AS. Rabbi, asalnya ya Rabbi. Ya Rabbi. Dia asalnya macam ni lah, Rabbi. Tetapi undang-undang haraf nida ini boleh kita buang ya. Okey, ya Rabbi, boleh kita buang ya. Okey. Rabbi. Okey. Ya Rabbi, wahai Tuhanku. Ya ni menunjukkan ku lah. Macam baiti jannati, rumahku syurgaku. Baiti jannati. Okey, di sini kalau kita lihat untuk dhamir. Okey, yang ni ada ya, di sini ya. Dhamir muttasil saya. Ana, dhamir muttasil ni adalah ya, saya. Okey, jadi wahai Tuhanku. Okey. Ini seruan lah. Dia nak berdoa, dia menyeru kepada Allah. Ya Rabbi. Baik. Kemudian ini ini ada dua perkataan, satu inna, kemudian tambah dengan ya. Ya ni apa? Saya. Dhamir. Okey. Asalnya inna, sesungguhnya, ni haraf taukid. Okay. Ni betul-betul dia nak mengaku di depan Allah Ta'ala. Okay. Dia betul-betul nak mengaku di depan Allah Ta'ala, maka dia menggunakan lafaz inna. Okay. Yang ni kita boleh lihat kepada diagram yang berwarna pink B. Okay. Pink B. Okay. Yang kita pernah belajar sebelum ni iaitu haraf taukid, antaranya adalah yang ini. Sama ada inna ataupun anna. Dia ada dua. Inna ataupun anna. Tapi saya tak jelaskanlah bila waktu kita gunakan inna ataupun inna ataupun anna. Okey, inna ni digunakan pada permulaan ayat. Okey, pada permulaan ayat. Baik. Inna digunakan pada permulaan ayat. Okey, contoh di sini permulaan ayat. Sebab ya Rabbi selesai. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, Rabbi, selesai ayat ni. Seruan. Menyeru kepada Allah Ta'ala. Kemudian di sini pengakuan dia. Inni sesungguhnya aku zalamtu, telah menganiaya. Zalamtu, telah berlaku zalim. Aku telah berlaku zalim. Zalamtu. Okay, zalamtu. Tu ni menunjukkan aku. Lihat pertama. Okay, yang kita dah bincang tadi. Lihat muka surat 100. Okay, kalau perbuatan itu dilakukan oleh saya, apa yang kita akan ada? Nasartu. Ni tu. Zalamtu. Okey, zalamtu, nasartu, sama. Saya telah berlaku zalim. Saya telah melakukan kezaliman. Saya telah menganiayai seseorang. Okey, itu tu. Okey, kalau kita katakan dia
seorang laki-laki yang buat zalim. Okay. Kalau kita nak comparekan dengan yang ini, okay, dia asalnya daripada perkataan zalama. Zalam tu. Zalama. Okay. Zalama. Ini maksudnya dia seorang laki-laki telah melakukan kezaliman. Zalama. Kalau dua, zalama. Okay. Zalama. Zalama. Mereka berdua lelaki telah melakukan kezaliman. Okay. Kalau ramai, zalamu. Zalamu. Mereka ramai laki-laki telah melakukan kezaliman. Okay. Kalau perempuan yang telah melakukan kezaliman, dia seorang perempuan telah melakukan kezaliman. Zalamat. Zalamat. Dia seorang perempuan telah melakukan kezaliman. Okay. Kalau dia dua orang perempuan telah melakukan kezaliman, okay. Zalamata. Okay, zalamata. Zalamata. Okay. Kalau mereka ramai perempuan telah melakukan kezaliman, Zalamna. zalamna. Okay, zalamna. Zalamna. Okay. Kalau awak seorang laki-laki telah melakukan kezaliman, awak telah buat ananya pada isteri awak, lelaki. Zalamta. 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 Zalam tak. Okay. Kalau awak berdua telah melakukan kezaliman kepada binatang, contoh. Zalam tuma. Zalam tuma. Okay. Kalau awak ramai, zalam tuma. Zalam tum. Zalam tum. Zalam tum. Seterusnya kita lihat kepada perempuan. Perempuan pihak kedua. Anti, awak seorang perempuan telah melakukan kezaliman. Zalamti. 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 Okay. Kalau dua, zalam tuma. Okay. Kalau ramai, awak perempuan yang ramai melakukan kezaliman, zalam tunna. Zalam tunna. Zalam tunna. Okey. Macam tadi saya. Okey, zalam tu dalam ayat tadi, zalam tu telah melakukan kezaliman anaya. Okey, zalam tu kalau ramai, kalau kami zalamna. Zalamna. Dan ini perlu kepada latihan lah. Kita lihat latihan. Kita cuba ambil satu kalimah macam kharaja tadi. Kharaja, kharaja, kharaju, kharajat, kharajata, kharajna, kharajta, kharajtuma, kharajtum, kharajti, kharajtuma, kharajtunna, kharajtu, kharajna. Kita buat macam tu untuk membiasakan kefahaman dari sudut fi'il dan juga penambahan-penambahan di hujungnya untuk menunjukkan perbuatan itu dilakukan oleh siapa. Okay. Ustaz nak tanya, selalu dalam macam dalam doa, selalu buku-buku doa tu macam untuk diri pertama, perempuan atau lelaki lah, diri pertama kan. Tapi kadang-kadang kita baca doa depan orang ramai kan, dekat dengan ramai kan. Yeah. So nak tukar tu jadi na ke? Jadi na. Okay, kalau kita wakil, kalau orang tu mewakilkan kita untuk baca doa, okay, kita kena tukarkan tu tadi kepada na. Semua tu yang dalam doa tu ataupun ya ataupun tu ataupun ya di dalam doa tersebut tukar kepada na. Kepada na semua. Macam Rabbi ghfirli, okey, Rabbi ghfirli. Jadi Rabbi ghfir lana. Okey, macam tu dah tukar. Rabbi ghfirli tukar kepada Rabbi ghfir lana. Tukar macam tu. Tentukan kepada kami lah. Sebab nanti kita doa tu prefer untuk kita sahaja, tapi sebenarnya diwakilkan untuk semua. Baik.
Seterusnya, okey baik. Maka bila dia berlaku zalim, dia telah melakukan kezaliman kepada siapa? Zalam tu, aku telah menganiaya nafsi. Okay, nafsi maksudnya diri. Nafsi, nun, fa, sin ini kalimah isim. Nafsi ni maksudnya diri. Okay, nafsi ni maksudnya diri. Ada ya belakang ni, ku, diriku. Okay. Kalau kita pernah dengar perkataan nafsi itu maksudnya diri masing-masing. Nafsi. Nanti dalam kubur nanti nafsi lah. Okey. Kita dia. Itu maksudnya nafsi. Jadi nafsi di sini maksudnya diriku. Okey. Dia melakukan kezaliman pada diri dia sendiri. Dia mengaku kesalahan yang berlaku pada diri Nabi Musa AS. Okey, nafsi. Baik, maka di sini nafsi di sini adalah dipanggil objek yang kena anaya. Okay, objek yang kena anaya. Maksudnya bila kita sebut saya makan nasi. Okay, saya makan nasi. Nasi itu menjadi objek yang dimakan. Saya telah melakukan kezaliman kepada kucing. Contoh. Saya telah melakukan kezaliman kepada kucing. Jadi kucing itu adalah objek. Jadi selalunya objek ini adalah diletakkan dengan baris atas. Biasanya macam tu. Okay. Tetapi di sini nafsi diletakkan dengan baris bawah kerana apa? Kerana dia bersambung dengan ya. Ya ni adalah dhamir, dhamir muttasil. Dhamir muttasil. Dhamir muttasil. Jadi nafsi asalnya nafsa. Asalnya zalam tu nafsa. Aku telah melakukan kezaliman kepada diri. Tapi sebab dia sandarkan kepada ya, maka baris sin itu tukar kepada baris bawah. Okey, kerana apa? Kerana meraihkan ya. Nafsi, diri itu. Okay, maka nafsi isim, ya ini adalah dhamir muttasil. Okey, apabila berlaku begini nafsi isim, ya adalah dhamir, maka nafsi di sini mudhaf. Okay, mudhaf ilaihi. Ya tu mudhaf ilaihi. Okay, mudhaf. Jadi mana-mana teks yang kita jumpa, apabila dia isim, kemudian dia bersandar dengan dhamir muttasil, maka isim itu mudhaf, dhamir itu mudhafun ilaih. Untuk isim dengan isim, kalau fi'il dengan dhamir lain pula. Nanti kita akan bincanglah kalau ada dhamir dengan yang lain. Baik. Jadi di sini pengakuan Nabi Musa kepada Allah Ta'ala, dia telah melakukan suatu kezaliman kepada diri dia. Okey. Jadi kezaliman di sini menurut cerita adalah apabila Nabi Musa berjalan dalam bandar dan dalam bandar Mesir ini, dia melihat ada dua orang sedang bergaduh. Satu daripada bangsa Kipti, satu lagi daripada bangsa Bani Israel. Jadi bangsa Kipti ini maksudnya bangsa yang sama dengan Firaun. Firaun tu Kipti. Jadi zaman tu Bani Israel ditindas oleh golongan Kipti. Maka di situ Nabi Musa membantu. Dia bukan nak memukul tetapi nak menyelesaikan masalah pergaduhan tersebut. Jadi bila orang Kipti itu serang kepada kepada salah seorang Bani Israel ini, Nabi Musa tahan. Tetapi oleh kerana kekuatan yang ada pada Nabi Musa ini mengalahi kekuatan manusia yang lain. Itu salah satu mukjizat yang ada pada Nabi Musa. Jadi ditahan tu, terus mati orang tu. Terus mati orang Kipti tu. Maka lepas tu Nabi Musa pun mengakui, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Maka ampunilah aku. Okey. Kerana itu ampunilah aku. Aku telah melakukan zalim pada diriku. Kerana itu ighfirli, ampunilah aku. Dia minta ampun kepada Allah Ta'ala. Baik. Dan para ulama mengatakan antara menjadi penghalang Nabi Musa untuk memberi syafaat di hari akhirat ini kerana kisah ini. Itu yang ditulis oleh ahli tafsir. Okay, kemudian selesainya, inni zalamtu nafsi. Ini pengakuan Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa nak berdoa. Okay, faghfirli. Jadi di sini bermula dengan fa.
Okay, fa. Fa ini dipanggil fa'ul fasihah. Okay, nanti kita akan bincanglah fa'ul fasihah. Ini saya sebut sajalah. Okay, fasihah ni dia letakkan fa di sini, tetapi dia mempunyai ayat yang tersembunyi. Dalam tafsir ini dijelaskan. Kerana itu, ampunilah aku. Mana ada perkataan kerana itu? Tetapi disimpulkan kepada huruf fa yang dinamakan sebagai fa'ul fasihah. Kerana itu, kerana perbuatan aku itu, ighfirli, ighfir. Ini satu kalimah. Ighfir. Ini satu kalimah. Ighfir. Kalau kita nak mulakan dengan hamzah wasal, kena baca ighfir. Yang ini kena lihat kepada huruf ketiga lah. Alif hamzah wasal, ghain huruf kedua, fa huruf ketiga. Kalau fa baris bawah, hamzah wasal ni pun kita kena baca dengan bunyi baris bawah. Ighfir. Tapi kalau ada huruf fa ni teruslah faghfirli. Cuma saya nak asingkan fa tu faul satu kalimah, ighfir satu kalimah. Ighfir di sini dipanggil fi'il amar. Ni fi'il amar. Biasanya fi'il amar ni mati kat ujung. Macam kul huwallahu ahad, kul mati di hujung. Ni fi'il amar. Fi'il amar. Tetapi fi'il amar di sini oleh kerana hamba kepada Allah, Nabi Musa itu hamba berdoa kepada Tuhan, kepada Allah, maka dinamakan sebagai fi'il doa. Sama je. Dia asalnya fi'il amar, tetapi oleh kerana menjaga adab antara hamba kepada Allah, dinamakan fi'il doa. Macam kita lah, kita baca doa makan ke, doa apa-apa, naik kenderaan ke, kita semua menggunakan fi'il amar. Tetapi fi'il amar bermaksud fi'il doa. Kerana dia adalah dalam bentuk permintaan seorang hamba kepada Allah. Maka ighfir, ampunilah li bagiku. Ampunilah bagiku. Jadi li haraf jar, lam haraf jar, ya dhamir muttasil. Dhamir muttasil. Dhamir muttasil di sini adalah ya itulah. Ya bermaksud saya ataupun aku. Ustaz nak tanya, yang fa tadi kalau yang kita belajar dulu kan istinaf. Istinaf. Tak sama yang dengan ni. Kalau kita sama. tak tahu, tak sama. Tak sama. Fa'ul istinaf tu adalah fa'ul permulaan ayat. Tapi ni sebenarnya dia bukan berada pada permulaan ayat. Dia dah bermunajat dengan Allah, inni zalamtu nafsi. Aku telah melakukan zalim kepada diriku. Kerana itu, kerana kesilapan yang aku buat ini, itu dia simpulkan pada huruf fa. Jadi bila fa ni dalam bahasa Arab dia tak cakap banyak dah. Dalam konteks percakapan tu tak banyak. Disimpulkan kepada fa'ul fasihah. Jadi fa'ul fasihah ni maksudnya ada ayat-ayat, ada jumlah-jumlah perkataan yang tidak disebut dalam teks tetapi disimpulkan pada huruf fa. Disimpulkan pada huruf fa. Kalau macam fa'ul istinaf tu permulaan ayat. Permulaan ayat. Nanti kalau jumpa nanti saya cuba bincang. Jadi ni doa dia. Ighfirli, ni doa dia, ampunilah aku. Selesai. Selesai. Kalau kita lihat di sini pun dia punya kata ajuk dia sampai kat sini je. Maka selepas itu natijah dia. Apa yang berlaku? Faghfaralah. Faghfaralah. Maka dia ada sini fa lagi. Fa di sini adalah fa'ul ataf. Fa di sini adalah fa'ul ataf. Fa'ul ataf. Apa kan? Ataf maksudnya hubung. Maksudnya ataf dengan fa ini dia membawa elemen tertib. Tertib. Elemen tertib. Tertib ni macam mana? Nabi Musa meminta ampun kepada Allah. Seterusnya Allah Taala mengampunkan. Dan tertib di sini adalah tertib dari sudut masanya adalah singkat. Dari sudut masanya singkat. Kalau kita lihat sikit diagram yang berwarna pink B di sini kan ataf. Ataf dengan waw, ataf dengan summa, ataf dengan au, ataf dengan fa.
Okey, ataf dengan fa. Fa ini ada tertib dia. Ada doa, ada permohonan, ada apa panggil? Jawab dia. Allah Ta'ala memakbulkan doa Nabi Musa AS. Itu dia atafkan dengan fa. Dia ada tertib dia. Kalau summa sama juga dia ada tertib tetapi membawa masa yang lama. Okey, membawa masa yang lama. Okey, tanam pokok hari ini 10 tahun lagi akan tumbuh ada buah. Itu dia ataf dengan summa. Okey, ataf dengan summa. Dia ada tertib tetapi untuk dapat buah itu lama. Maka ataf dengan summa. Tetapi kalau benda yang singkat, dia ataf dengan fa. Okey, dia ataf dengan fa. Okey, maka di sini fa, maka ghafara. Okey, ghafara maksudnya telah mengampunkan. Ghafara fi'il madhi. Allah Ta'ala mengampunkan. Ghafara. Ghafara telah mengampunkan. Siapa yang mengampunkan di sini? Tak nyatakan nama. Maka ada dhamir huwa merujuk kepada Allah. Okey, kerana Allah yang mengampunkan. Sebab itu dia letak Allah mengampuninya. Mana perkataan Allah ni? Tak ada pun dalam teks. Memang tak ada dalam teks. Tetapi perkataan ghafara adalah fi'il madhi. Yang mana fi'il madhi ni dia mesti ada pelaku dan pelakunya adalah dhamir huwa kerana tidak menyatakan nama secara jelas, secara terang, maka ada dhamir huwa merujuk kepada Allah. Sebab itu disemakan dengan Allah. Okey. Ghafara mengampuni. Okey, kalau istaghfara kan kita sebut astaghfirullah, astaghfirullah. Istaghfara. Ini pun fi'il madhi juga. Istaghfara. Istaghfara. Daripada perkataan ghafara tetapi dia ada tambah dia. Alif sin ta. Ini fi'il madhi 6 huruf. Ini maksimum 6 huruf. Yang ini bermaksud meminta ampun. Di sini pun ada ghafara juga. Ghafara. Ghafara maksudnya mengampunkan. Tapi oleh kerana ada sin dan ta, alif sin dan ta di sini bermaksud meminta ampun. Kalau ghafara mengampunkan. Okay. Jadi maka Allah Ta'ala, maka ghafara telah mengampunkan lahu baginya, bagi siapa? Bagi Nabi Musa. Maka lam di sini haraf jar. Okay. Kemudian bercantum dengan dhamir muttasil hu. Okay. Dhamir muttasil hu. Hu ni merujuk kepada seorang laki-laki. Okey, lelaki iaitu Nabi Musa. Okey, maka Allah Taala mengampunkan Nabi Musa. Ini kita lihat kepada diagram ni lah. Warna pink A pink A. Yang inilah lahu tadi yang kat sini. Cuma dia gunakan dhamir gini kita ubahlah. Biasanya macam ni yang lebih mudah. Okey, dhamir muttasil ni macam ni. Jadi lahu haraf jar kemudian dhamir muttasil hu ni iaitu sama dengan seorang lelaki. Itu Nabi Musa AS. Baik, ada soalan berkaitan dengan pengajian kita ni. Mungkin agak sukar sikit lah hari ni sebab kita dah tangguh lama dah. Mungkin ada yang kita belajar dahulu sudah lupa. Tapi insya-Allah lah kita akan cuba ulang kaji apa yang telah kita bincangkan pada pengajian-pengajian yang lepas. Baik, kalau tidak ada apa-apa soalan, saya rasa kita kena berhenti di sini dahulu, dah 10.30. Maka saya mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang memberi masa sama-sama kita dapat bermuzakarah dengan bahasa Arab Al-Quran ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik dan hidayah dan memberikan kefahaman kepada kita semua berkenaan dengan bahasa Arab ini. Maka kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama. Hari Raya. Selamat Hari Raya semua.